Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini cikgu akan menerangkan bagaimana cara untuk melukis lokus dalam dua dimensi. Video ini merupakan bahagian yang pertama. Standard pembelajaran, dua standard pembelajaran yang akan kita capai, iaitu yang pertama, memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. So, kita akan belajar melukis lokus yang terbentuk daripada satu titik tetap. Dan standard pembelajaran yang kedua adalah memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. So, kita akan lukis lokus yang terbentuk daripada dua titik tetap. So, awak boleh nampak beza antara lokus bagi satu titik dan juga lokus bagi dua titik. Baik, lokus yang pertama lokus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Baik, apa maksudnya dekat sini apabila diberi satu titik, apabila diberi satu titik, lokus yang terhasil daripada satu titik tersebut adalah bulatan. Jadi ini merupakan keyword yang pertama. Satu titik, lokus yang terhasilnya adalah bulatan. Baik, contoh. Apakah bentuk lokus yang terhasil apabila lokus itu sentiasa berjarak 5 cm dari titik M? Baik, sekarang ni andaikan yang hitam ini merupakan titik M. Jadi saya labelkan ini merupakan titik M. Baik. Lokus yang terhasil daripada titik ini, syarat yang diberi adalah sentiasa berjarak 5 cm. Maksudnya titik yang berada pada titik M ini, lokus yang berada pada M ini, jaraknya adalah sentiasa 5 cm. Kalau awak andaikan kalau kita menggunakan pembaris, jarak dekat sini adalah 5 cm. Ini satu titik. Kalau titik yang kedua, jarak yang sama daripada M. Contohnya, ke atas ni 5 cm. Kita buat lagi titik dia 5 cm, 5 cm, 5 cm daripada M 5 cm, 5 cm, 5 cm. Maknanya semua titik-titik lokus ini dia mengelilingi titik M. Dan sekiranya kita sambungkan titik-titik tersebut, maka ianya akan menghasilkan satu bulatan. Ini yang dikatakan sebagai lokus yang terbentuk adalah berbentuk bulatan apabila lokus tersebut ianya dari satu titik yang tetap. Boleh? Contoh soalan Baik, bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 5 cm dari satu titik tetap O. Apabila awak jumpa soalan yang seperti ini, first kali awak kena tahu apakah ciri-ciri lokus yang ingin dilukis. Jadi soalannya adalah 5 cm dari satu titik tetap O. Awak cari perkataan dari. Syaratnya adalah satu titik tetap O. So, kalau satu titik tetap O, lokus yang akan kita lukis adalah bulatan. Lokus bulatan yang mana jarak dia adalah 5 cm. So, 5 cm ini merupakan jejari bagi bulatan. Jadi, kita perlu menggunakan jangka lukis dan juga pembaris. Sediakan jangka lukis dan juga pembaris. Syarat yang diminta adalah 5 cm. Jadi, guna jangka lukis ukur bukaan 5 cm. Kita akan dapat nilai 5 cm.
Kemudian kita letakkan jangka lukis yang tajam ini pada titik O. Okey. Dan kita akan buat bulatan. Okey. Buat bulatan mengelilingi O. Okey. Jadi labelkan dekat sini. Okey, locus yang terhasil ini namanya adalah locus bagi titik P ni kan. Locus bagi titik P maksudnya lukisan kita ini adalah locus P. So labelkan locus P. Okey. Boleh? Selesai. Okey, kenapa bentuknya bulatan? Kerana syarat yang pertama tadi adalah kerana ianya adalah satu titik. Satu titik, bentuk lokusnya adalah bulatan. Okey. Baik, kita pergi kepada lokus yang kedua. Okey, lokus yang kedua, lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang yang menyambungkan dua titik tetap itu. Okey, jadi kata kuncinya dekat sini adalah apabila ada dua titik tetap, dua titik tetap, jadi lokus yang terhasil adalah garis pembahagi dua sama serenjang. Contoh. Apakah bentuk lokus yang terhasil apabila lokus itu sentiasa berjarak sama dari titik P dan juga Q? Baik, sekarang ni kita ada dua titik iaitu titik P dan juga titik Q. Okey, di manakah lokus bagi kedua-dua titik ini? Jadi lokus kedua-dua titik ini ianya akan berada di tengah. Okey, andaikan jarak antara PQ ni adalah 8 cm. Jadi, titik yang berada di tengah adalah kalau 8 cm, 8 bahagi dengan 2, titik yang berada di tengah ini adalah lebih kurang 4 cm. Okey. So, titik-titik bagi lokus ini, dia akan sentiasa berjarak sama. Okey. Ke bawah dan juga ke atas. Yang mana titik-titik ini jarak dia daripada P dan juga Q jaraknya adalah sama. Dia berada di tengah-tengah. Jadi sekiranya kita sambung titik-titik ini, maka terhasillah satu garis lurus. Garis lurus yang disebut sebagai garis pembahagi dua sama serenjang. Okey, kita tengok contoh soalan. Bina lokus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan juga N. Okey, kita tengok kata kunci dalam soalan ini. Bina lokus bagi titik P. So, bina lokus bagi titik P ni maksudnya kita akan membina lokus P. Kita akan bina lokus P. Yang mana lokus P ini dia berjarak sama dari. Jumpa perkataan dari. Belakang adalah syarat dia. So, dari dua titik tetap M dan juga N. So, kita ada dua titik M dan N. Maka, lukisan lokus yang akan kita lukis, kalau kita jumpa dua titik, lokus kita adalah garis pembahagi dua sama serenjang. Dua sama serenjang. Jadi bagaimana cara untuk kita melukis garis pembahagi dua sama serenjang ini? Jadi alat yang akan kita guna iaitu jangka lukis dan juga pembaris. Baik. Yang pertama adalah kita gunakan jangka lukis ni. Bukaan jangka lukis lebih daripada separuh daripada panjang MN. Panjang MN ni. Panjang MN ini
Okey, kita guna jangka lukis, kita buka bukaan lebih daripada separuh. So, saya anggarkan lebih daripada separuh. Okey, ini keluasan jangka lukis kita. Jadi, okey, kita dah letak yang tajam pada M. Okey, kita buat satu garis yang berada di bawah. Okey, tanda satu garis yang berada di bawah. Kemudian satu lagi garis yang berada di atas. Okey. Ini Okey, ini untuk titik M. Kemudian halakan jangka lukis kita ni pada titik N pula. Okey, kita tandakan atas. Okey, kita akan nampak persilangannya kat situ. Kemudian satu lagi kita tanda di bawah. Okey, kita akan nampak juga persilangan tersebut. Okey, kita dah jumpa dua tanda Kemudian kita menggunakan pembaris, kita akan buat garisan yang menyambungkan titik persilangan tersebut. Okey. Okey. Kita sambungkan dua titik tersebut. Okey. So, kita akan dapat satu garis lurus ini Okey. Jadi garis lurus ini awak kena labelkan. Okey, buat anak panah, labelkan, tulis locus yang kita lukis ini adalah locus P. Jadi locus P, titik-titik yang berada di sepanjang locus ini ianya adalah sentiasa berjarak sama dari titik M dan juga titik N. Okey. Boleh jadi saya rasa kemahiran untuk melukis garis pembahagi dua sama serenjang ni tak ada masalah sebab awak dah belajar sebenarnya cara melukis garis ini masa di tingkatan 1 hari tu Okey. Okey, satu lagi contoh soalan Baik, rajah di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi PQR. Okey, ini adalah segitiga PQR. Tentukan lokus bagi titik X yang berjarak sama dari titik P dan titik R. Okey, sekarang ni kita nak lukis lokus bagi titik X. So, maknanya kita nak melukis lokus X. Okey, apa syarat lokus tersebut? Okey, syaratnya adalah titik P dan titik R. So, titik P dan titik R maksudnya dekat sini ada dua titik. Okey, jadi kalau ada dua titik, automatik tadi lokusnya adalah garis pembahagi. Garis pembahagi dua sama serenjang. Okey, so kita akan melukis garis pembahagi dua sama serenjang. Baik, tengok pada gambar rajah. Okey, dia kata titik P dan titik R Okey, ini adalah titik P dan ini adalah titik R. Jadi, kita akan lukis garis pembahagi dua sama serenjang itu berada di tengah-tengah ni kan. Jadi kita akan pakai jangka lukis dan juga pembaris tadi. Okey. Ingat balik step yang pertama. Okey, kita letak pada titik P. Okey, kita buka jangka lukis kita ni lebih daripada separuh jarak antara P dan R ni. Okey, saya anggarkan lebih daripada separuh. Okey, bukaannya adalah seluas tu lah. Okey, next step kita akan buat tanda. Okey, satu yang berada di atas. Okey, kita akan tanda satu atas. Kemudian satu lagi yang berada di bawah. Okey, ini adalah untuk titik P kan. Kemudian kita alihkan jangka lukis kita ni, letak pula yang tajam itu pada titik R. Okey, kemudian kita akan buat persilangan dia. Okey, kita tanda satu di bawah. Okey, dia dah bersilang. Kemudian kita buat lagi satu tanda yang berada di atas. Okey. Tanda yang berada ke atas ni.
So, kita dah dapat dua persilangan tersebut kan. Okey, kemudian langkah seterusnya tadi, gunakan pembaris. Okay, kita sambungkan dua persilangan tersebut tadi. Okay. Okay, yang ni So, kita buat garis. Okay, kita akan dapat garis pembahagi dua sama serenjang. Okay, kemudian awak tulis, labelkan dekat sini. Okay, garis ini merupakan locus bagi X. Okay, so itu sahaja. Jadi, kesimpulannya adalah, okay, untuk video kali ini, yang pertama, kalau kita jumpa satu titik, okay, kita jumpa satu titik, locus yang terhasil tadi adalah bulatan. Okay, satu titik adalah bulatan. Contohnya, kita ada titik M. So, locus dia adalah bulatan yang mengelilingi locus M. Okay, dan yang kedua, okay, sekiranya syarat yang diberi adalah dua titik, okay, maka locus yang terhasil adalah garis pembahagi dua sama serenjang. Okey, seperti dalam gambar rajah ni kan. Okey. Dia sama keadaan dia sama ada. Okey, kalau titik itu berada, okey, contohnya macam ni. Okey, kalau titik M dan juga titik N. Okey, kalau titik dia macam ni, Okey, macam mana dia punya locus dia? So, garis locus dia adalah melintang macam ni. Okey. Kalau titik dia dalam keadaan condong, contohnya M dan juga N, contohnya macam tu. Okey, bagaimana kita nak melukis garis serenjangnya? So, bentuk garis serenjangnya dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Dia bergantung kepada kedudukan MN tu. Ada yang melintang, ada yang tegak, ada yang condong. Okey, jadi itu sahaja video untuk bahagian yang pertama. Okey, saya akan terangkan locus yang seterusnya dalam video bahagian yang kedua. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum dan terima kasih.